Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali 15 Februari 2021. Dah masuk 3 Rejab dah kita, Alhamdulillah. 1442 Hijriah. Pasti temankan kami berdua pada pagi Isnin ini. Seperti Isnin yang lalu jugalah kita berdua berpasangan. Berpasangan. Okey, diharap agar anda semua sihat-sihat selalu. Ada juga yang masih lagi dalam mood bercuti sebenarnya. Ada persekolahan yang sekolah rendah dan boleh dibuka, sekolah menengah masih ada lagi yang mengambil cuti tambahan ini. Dan pastinya sekarang ini diharapkan agar segala urusan dapat diuruskan. Apatah lagi masih lagi sebenarnya kita dalam tempoh Perintah Kawal Pergerakan dan kita memasuki minggu yang baru pada 15 Februari ini. Dan pastinya hari ini kita ingin berbicara mengenai satu isu yang sedang mendapat perhatian masyarakat, terutamanya dikala kita semua bekerja dan juga belajar dari rumah ini. Dan isu ini sebenarnya sebab kita kan berdepan dengan pandemik kan. Kita nak kurangkan pergerakan kita, nak beli barang tu di luar. Jadi pastinya perkhidmatan kurier itu sekarang ini menjadi keutamaan kita lah. Membeli barang tu semua dalam talian lebih memudahkan. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklumkan, ada juga perkhidmatan kurier yang sekarang ini memberi satu perkhidmatan yang mungkin kurang memuaskan, kan, mutunya. Jadi kita mengharapkan bahawa bila kita membeli dalam talian ni dalam keadaan COVID ni, dapatlah kita dapat barang tu dengan baik. Seperti mana kita membelinya terlihat di paparan tu, akan sampai juga dalam keadaan mutunya sebegitu. Dan itu sekiranya sampai. Ada juga banyak kes yang tak sampai-sampai. Sehingga sekarang apabila diperiksa berkenaan dengan tracking number tersebut yang diberikan, tersangkut di satu kawasan, ada yang dikongsikan juga di media sosial mengatakan bahawa bungkusan tersebut mengembara satu Malaysia dari utara selatan ke Sabah, Sarawak, pergi ke semua tempat perkumpulan itu dan tak sampai-sampai lagi kepada pemilik. Saya juga mengalami perkara yang sama pada hari raya tahun lepas. Sehingga sekarang barangan saya masih lagi tidak diketahui habis di mana. Bila tak sampai tu apa yang awak lakukan? Yang pertamanya kita berhubung dengan penjual lah. Kita bertanya tentang keadaan apa semua dan mereka seperti biasa mengatakan sebab kita dah dapat tracking number. Jadi kita tahu bahawa ianya telah dihantar. Tapi mungkin sedikit malang dalam kes saya ini adalah syarikat tersebut, syarikat penghantaran tersebut dah tak ada. Mungkin dah tutup kedai. Jadi kita pun tak tahu di mana puncanya, di mana kehilangannya. Mungkin ini akan kita tanyakan berkenaan dengan hak pengguna nanti tentang saluran yang betul selain daripada hanya media sosial saja untuk kita berbicara mengenai perkara ini. Kita kena tahulah sebenarnya berapa banyak perkhidmatan kurier yang ada di Malaysia ini kan. Mungkin sekarang ini apa yang kita lakukan adalah bila kita dengar nama perkhidmatan ataupun servis tu terkenal kan, mungkin itu yang dipercayai dan sebagainya, tetapi kita mengharapkan juga perkhidmatan ini dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, dan sebab itu adalah kepercayaan pengguna. Bagaimana sebenarnya bukan saja bila barang tak sampai tu akan membabitkan banyak pihak. Betul. Bukan saja perkhidmatan tu, tapi penjual tu sendiri, pembeli itu sendiri. Ada juga kalau saya ada terbaca di laman Twitter, dia kata dia beli barang sampai, tapi bila dia buka bungkusan tu ada 2 barang dalam tu. Maknanya satu barang untuk dia, satu barang lagi adalah sepatutnya dihantar kepada pengguna yang lain, pembeli yang lain. Dia beli handphone. Yang ada dalam tu hanyalah kotak. Kotak yang sahaja. Kotak, dan juga kan kita belikan siap dengan earphone kan. Handphone dah tak ada. Jadi dia perlu menghubungi orang yang sepatutnya dapat barang tu. Jadi penyelesaian masalah ni complicated lah kan. Sebab macam mana dan sebagainya, itu amat-amat mengecewakan jugalah. Dan pasti dalam keadaan ini kita perlu tahu ialah membabitkan banyak pihak, penjual, pembeli dan juga syarikat penghantaran ini, dan kita ambil maklum sebab kadang-kadang kita sebagai pengguna ataupun pembeli, kita hanya nak tahu hak kita sebagai pembeli saja. Kita tak ingin tahu apa yang berlaku kepada masalah dalaman ke ataupun isu yang sedang melanda ke, hak para pekerja ke. Itu adalah satu tanggungjawab yang lain. Dan penjual pula, mereka dah seakan perlu ada satu tanggungjawab yang lain pula. Nak mengesan di mana bungkusan dah sampai ke tidak, padahal sebenarnya tanggungjawab mereka adalah untuk mempromosi, menjual, memastikan dalam keadaan yang baik. Sehingga kan sebab saya mengenali salah seorang penjual juga, ada seorang penjual yang terpaksa menghantar barangan sebab barangan yang dihantar itu dalam tempoh seminggu tidak sampai, dan dia dengan atas inisiatif sendiri menanggung kerugian menghantar kembali barangan lain dengan penghantaran yang lain. Maksudnya atas rasa tanggungjawab, tidak mahu ada pengguna ataupun pembeli merasakan bahawa ianya salah penjual. Walaupun sebenarnya bukan salah penjual. Kadang-kadang kita rasa macam, ya ke penjual dihantar ke tak kan? Tapi terpaksa menanggung kos lain dengan
charge penghantaran yang lain yang lebih mahal dan dihantar kepada pembeli yang sama tanpa mengenakan apa-apa bayaran. Nanti akan kita bawakan topik ini, bicara lebih lanjut berkenaan undang-undang, hak pakai pengguna bagaimana, dan juga kita ingin mengetahui bagaimana penjual itu sendiri, usahanya, inisiatifnya sekiranya keadaan ini berlaku. Baik, sebelum tu kita nak kongsikan dahulu satu bikisan, Hanif. Ini kabarnya kan bila kata Jumaat yang lepas, kata banyaklah meluahkan merasa visual di laman sosial luahannya bila pergi ke masjid kan. Ya, betul. Begitu ramai yang nak solat berjemaah di sana, tapi ada juga yang tidak dapat dibenarkan kerana terlalu ramai. Sehingga dia berkongsi tips bagaimana ingin dibenarkan masuk, ada berkongsi tips mengenai masa yang sesuai. Dan kita ada melakukan satu tinjauan ini berkaitan dengan solat berjemaah di masjid berdekatan di Masjid At-Taqwa di TTDI yang disediakan oleh rakan wartawan Izzuan. Silakan. Masjid, lambang keharmonian ummah. Kerinduan jemaah pasti terubat apabila masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dibenarkan menunaikan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat dengan separuh daripada kapasiti sebenar. Terima kasih. Hari ini saya berada di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur untuk meninjau antara SOP terkini solat fardu 5 waktu di Masjid Wilayah Persekutuan, dan saya sebenarnya nak bersama dengan para jemaah lain untuk menunaikan solat fardu zuhur bersama dengan mereka. Jawi telah menetapkan SOP yang terkini, sangat memberi kemudahan kepada para jemaah untuk hadir ke masjid dengan penjarakan 1.5 meter, dan pada hari ini alhamdulillah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jawi itu membenarkan jemaah masuk ke dalam masjid seramai 125 orang, iaitu mengikut kapasiti Masjid At-Taqwa ini sendiri, iaitu yang telah ditetapkan separuh daripada jumlah penjarakan 1.5 meter, separuh daripada Dewan Solat Utama ini. Alhamdulillah, sambutan daripada para jemaah berkenaan dengan menunaikan solat fardu 5 waktu ni, alhamdulillah di Karyah Taman Tun Dr. Ismail ini jemaah hadir dengan ramailah. Pelbagai medium kita salurkan kepada para jemaah supaya mereka itu dapat maklum bahawa masjid telah dibuka. Memang kita tunggulah sebab dah lama malah dikena lockdown sikit, tak boleh datang ke masjid. Jadi bila bagi arahan baru ni yang agak banyak ramai lah boleh masuk ke masjid. Jadi kami semua gembiralah dengan SOP yang baru ni. Kita nak sekat daripada menularnya wabak COVID-19 ini, dan memang kita bersyukurlah kepada Allah. Ini hari saya sangat memberangsangkan, walaupun bagaimanapun hari ini hari Minggu kan dia kurang sedikit, tapi tidak menjadi masalah. Alhamdulillah, bagi saya ia satu nikmat dapat berjemaah beramai-ramai di mana walaupun terdapat pandemik COVID, namun dia tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, itu SOP. Itu sedikit perkembangan berkaitan dengan bagaimana kebenaran untuk solat berjemaah telah mula perlahan-lahan diberikan di masjid dan juga pusat ibadah yang lain sebenarnya. Dan yang terbaru, jemaah wanita juga dibenarkan untuk mengerjakan solat secara berjemaah dengan adanya penjarakan fizikal dan SOP yang ditetapkan untuk solat 5 waktu di masjid di wilayah Persekutuan terlebih dahulu. 1.5 meter tu kan yang telah ditetapkan. Tadi bila kita ingat suasana sebegitu kan, cakap rasa macam kita tengok pun buat kita tersenyum, rasa macam lega juga. Jadi apa pun kita mendoakanlah moga ia ini memudahkan kan. Kalaulah COVID ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin, insya-Allah. Kalau kita dapat nanti apatah lagi nanti bulan Ramadan dan sebagainya kan. Baik.
Kita nak bawakan sedikit perkembangan berkenaan dengan statistik COVID-19 yang telah dicatatkan setakat semalam. Kes baru 2,464. Dan angka yang sembuh yang hijau tu 4,525. Alhamdulillah, maknanya angka yang sembuh ini lebih tinggi berbanding daripada kes terbaru. Ini kes sembuh harian yang tertinggi setakat semalam 14 Februari 2021. Dan ini juga antara kes sejak 11 Januari tak silap saya yang mencatatkan bawah 3,000 kes buat pertama kali, dan ini taburan mengikut negeri. Seperti biasa hanya Selangor sahaja mencatatkan 4 angka dan 7 kematian semalam dilaporkan. Tapi yang sedikit membimbangkan adalah kanak-kanak berumur 9 tahun yang mengalami sedikit masalah kesihatan sebenarnya juga meninggal dunia semalam di Sabah, dan satu daripada 7 kes kematian yang telah pun dilaporkan, dan dengan jumlah 965 kematian setakat ini di negara kita. Apapun ini diharapkan boleh kita berjaga-jaga kerana daripada 11 kluster baharu yang dilaporkan semalam, 9 daripadanya dilaporkan daripada kes kluster yang sangat umum lah, iaitu kluster tempat kerja, dan satu di kluster tempat keagamaan, dan juga satu daripada kluster perayaan. Dan ini pastinya membimbangkan. Kita tahu kerana tempat kerja memang masih lagi beroperasi walaupun tidak sepenuhnya, tapi masih lagi apabila dilakukan saringan bersasar, itulah tempat di mana kebanyakan kes pada ketika ini dijumpai. Baik, kita bercakap berkenaan dengan statistik ini kan. Setiap hari kita dengar ada kes baru, ada kluster-kluster baru. Mungkin kita boleh, saya nak kongsikan di halaman hadapan Berita Harian lah. Ini berkenaan dengan program imunisasi penting untuk pulihkan ekonomi. Kita sudah maklum bahawa akhir bulan ini program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula, dan kerajaan ingin pastikanlah kejayaannya kerana ia amat penting bagi memulihkan ekonomi negara dengan membolehkan lebih banyak sektor kembali beroperasi seperti biasa. Jadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata ekonomi beberapa negara yang telah melaksanakan program imunisasi masing-masing sudah mula menunjukkan pemulihan. Malah, Bank Dunia telah meramalkan ekonomi Malaysia mampu berkembang 6.7% tahun ini, tetapi tertakluk kepada kelancaran dan keberkesanan program imunisasinya. Saya bacakan sikit di halaman ketiga. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin turut menaruhkan harapan sedemikian kerana usaha memerlukan sokongan semua pihak, memandangkan negara melaksanakan program imunisasi mula menunjukkan pemulihan terhadap aspek ekonomi mereka. Jadi katanya janganlah risau. Sebenarnya tak ada bukti pun vaksin ini memudaratkan nyawa atau kesihatan mereka. Vaksin ini tidak mengubah asid deoksiribonolic penerima, iaitu DNA. Vaksin ini tidak mengandungi microchip untuk mengambil alih pemikiran kita. Vaksin ini bukan agenda Illuminati yang membunuh New World Order. Jadi sebenarnya banyak juga persepsi, banyak juga stigma yang mungkin ramai di antara kita yang merasakan takut sebenarnya untuk mencuba vaksin ini kan, apatah lagi masih baru, tak tahu sejauh mana keberkesanannya. Tapi kita ini telah diuji kan oleh beberapa negara. Kalaupun kita dah ada vaksin, kita masih perlu menggunakan mask. Itu bukannya bermakna kita dah ada vaksin kita tak perlukan topeng dan sebagainya. Itu sebagai langkah berjaga-jaga juga. Kan kita tahu kerana ada tempoh-tempoh tertentu keberkesanan itu akan dapat dilihat dalam masa 28 hari kan. Dan tempoh vaksin ini berperingkat sebenarnya. Dikabarkan ada 2 dos yang perlu diambil. Ini baru dos yang pertama dan juga berperingkat untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Ada peringkat-peringkatnya lah bagi setiap lapisan umur dan juga golongan sasaran. Okey, kita nak teruskan. Itu di Berita Harian. Saya teruskan di NST. Ini di muka hadapannya berkaitan dengan antara perkara positif yang boleh dilaporkan dengan kes penurunan positif yang dicatatkan semalam dan juga kes sembuh yang agak tinggi, paling tinggi di Malaysia pada ketika ini, dengan tajuk cautious optimism. The steady decline yesterday to 2,464 cases, the lowest since January 11, and highest daily recoveries ever recorded, may indicate that the nation's hard-fought MCO battle against COVID-19 has not been futile. Only Selangor continues to register 4-digit infections. Further reports at pages 4, lowest daily cases since January 11, 4,525. Malaysia also record biggest jump in recoveries.
Tapi ada satu perkara ataupun perkongsian yang mungkin boleh kita kongsikan di bahagian bawah halaman keempat ini berkaitan dengan physical distancing offence make up a third of SOP violations. Ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya dalam kesalahan yang dicatatkan, antara yang tertinggi adalah berkaitan dengan kegagalan untuk kita mematuhi penjarakan fizikal. Dan kita perlu tahu bahawa sekarang ini mungkin mereka hanya melihat kepada sekatan jalan raya yang dilakukan berkenaan dengan penguatkuasaan, tapi sekarang antara perkara yang juga kerap dan akan dipertingkatkan berkenaan dengan penguatkuasaan ini adalah berkaitan dengan pematuhan SOP di tempat awam. Ada juga pihak penguatkuasa akan datang ke mana-mana, mungkin restoran, pasar raya, melihat kepada pematuhan orang ramai sama ada penjarakan fizikal atau tidak, kita check in ke tidak dengan aplikasi MySejahtera. Jadi yang penting bagi saya adalah pematuhan kendiri bagi setiap rakyat Malaysia. Betul. Baik, itu di Berita Harian dan juga NST berbicara berkenaan dengan COVID pandemik yang kita berhadapan sekarang ini. Di Harian Metro. Ya. Saya tergelak sekejap dulu. Okey. Suami makan luar. Mahasiswa paling ramai terjebak menjadi sugar baby. Sikit fakta yang dibacakan, selepas beberapa bulan lelaki itu menawarkan allowance lebih tinggi iaitu RM8,000 sebulan bersama kad kredit. Ini menurut dia, sugar baby berusia 23 tahun. Berdasarkan data kami perolehi, seramai 14,433 pendaftaran untuk menjadi sugar baby membabitkan penuntut di 10 IPT di Malaysia. Ini menurut pengasas dan ketua pegawai eksekutif Sugar Book, Darren Chan. Baik, antara faktor yang disandarkan oleh suami-suami yang makan luar ni, dia kata kurangnya perhatian isteri hingga hubungan dingin adalah punca utama golongan suami beruang memiliki wanita simpanan atau sugar baby. Bagi wanita peneman pula, mereka terjebak kerana inginkan kemewahan. Dan di negara ini terdapat kira-kira 42,500 golongan profesional dan jutawan terbabit dalam skandal pucuk muda ini. Bayangkan, kalaulah dia tawar awak RM10,000 sebulan, kad kredit tanpa had, rumah dan kereta. Wow, ini pastinya akan mengaburi sesiapa saja gadis-gadis yang muda, kan mungkin mengalami masalah kewangan dan sebagainya untuk terjebak dalam dunia ini. Ya, tapi memerlukan kedua-duanya lah kan, permintaan dan juga supply tersebut. Maksudnya kalau tak ada permintaan, tak ada yang memberikan. Kalau tak ada yang memberikan, tak adalah permintaan. Ya, betul. Kalau inilah juga ditawarkan, itu saya kata dapat mengaburi mereka yang masih muda, berusia 20-an. Goyah jugalah. Ya, goyah jugalah. Ya. Kalau awak, saya bukan berada dalam tak. tempoh Kalau 20-an ditawarkan kad kredit tanpa had dan sebagainya kan. Kabur mata juga sebenarnya. saya akan bekerja lah. Bekerja untuk mencapai had tersebut. Baik. Okay, apapun itu ini mungkin membimbangkan sebenarnya sebab yang sangat membimbangkan. Sebab ada universiti yang tersenarai, sugar baby tertinggi. Ini Kementerian Pengajian Tinggi pun sudah menghubungi universiti yang telah tersenarai dalam kancah ini. Kita mengharapkanlah ada sebab benda ni bukannya benda baru, benda ni dah lama. Cumanya mungkin kita bimbang sebab dalam keadaan sekarang kan. Dalam keadaan sekarang. Ya. Dan ada aplikasi yang seakan memudahkan bebas hubungan sebegini. Okey. Itu di Harian Metro, Berita Harian dan juga NST. Ini ada satu perkara yang ingin kami war-warakan dan akan kami war-warakan sepanjang bulan ini, bermula pada hari ini juga, berkaitan dengan Didik TV. Kini pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik dengan Didik TV KPM, program pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran kurikulum kebangsaan. Pendidikan melangkau bilik darjah di mana sahaja anda berada dan bila-bila masa sahaja. Ikuti Didik TV KPM setiap hari dari jam 7 pagi hingga 12 malam. Wow, ini satu tempoh yang sangat panjang dan bermanfaat. Bermula pada 17 Februari pada Rabu ini di NTV 7 dan YouTube NTV 7 Malaysia. Ya, ini salah satu sokongan lah sebenarnya usaha yang telah dilakukan untuk calon-calon SPM di kohort 2020 ini untuk berdepan dengan SPM nanti kan. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Dan ini adalah cabaran baru buat dunia pendidikan sebenarnya. Dan juga dunia penyiaran lah. Ya. Dalam bersama-sama untuk kita kembali bersama dengan Didik TV ini. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini akan kita teruskan perkongsian dan juga perbincangan berkaitan dengan perkhidmatan kurier dan juga bagaimana sebenarnya sebagai seorang pengguna, pembeli untuk mengetahui hak-hak anda sekiranya berlaku perkara sebegini. Baik, sebenarnya selepas ini di MSI.
Program Didik TV sangat berkesan dan memberi manfaat kepada murid-murid khususnya kepada calon-calon SPM 2020 di seluruh Malaysia kerana mereka dapat menonton rancangan ini daripada rumah masing-masing sambil mengumpul tips dan teknik-teknik yang berkesan daripada guru-guru yang berpengalaman. Semua murid dan juga pelajar yang menetap dan tinggal di pedalaman atau di luar bandar bagi mereka untuk meneruskan aktiviti pembelajaran di rumah meskipun sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Saluran Didik TV KPM ini adalah satu inisiatif berterusan kementerian dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid di seluruh negara. Ia merupakan satu platform yang paling praktikal tanpa melibatkan kos tinggi bagi memperkasakan budaya ilmu, menerapkan nilai-nilai murni. Didik TV ini sangat membantu saya dan rakan-rakan dalam menghadapi SPM yang akan datang. Saya dapat memahami dan mengetahui teknik-teknik menjawab SPM dengan baik. Program Didik TV yang diadakan oleh KPM ini amat membantu murid untuk mendapat pendidikan yang berkualiti secara berterusan. Ini dapat kita lihat melalui program Road to Success untuk calon-calon SPM 2020 di mana mereka dapat mengetahui teknik-teknik untuk menjawab SPM bagi memperoleh keputusan yang cemerlang. Program Didik TV ini sangat berkesan kepada kami kerana kami dapat mempelajari pelbagai ilmu baru daripada program yang disediakan. Selain dapat memahami setiap topik, program ini juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang lain untuk turut sama-sama belajar. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin teruskan perkongsian pada pagi ini seperti yang kita buka sebentar tadi berkaitan dengan perkhidmatan kurier dan pastinya apabila berlaku sebarang isu masalah, kita yang pertama sebagai pengguna dan juga pembeli ini perlu mengetahui hak yang boleh kita lakukan kerana apa jalan ataupun saluran yang betul dalam memastikan bahawa yang pertama kita dapat terlebih dahulu barang yang kita beli ataupun kalau ada berlaku sebarang masalah boleh dapat ganti rugi yang diinginkan. Untuk itu kita bersama dengan seorang peguam berada bersama dengan saya pada ketika ini secara panggilan maya iaitu Puan Nor Zabita Muhammad Nor untuk kita berbicara mengenai hak pengguna dari segi undang-undang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Ya, baik, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara permulaan ini boleh kita kongsikan berkaitan dengan situasi sekarang ini, Puan Zabita. Melihat kepada isu yang timbul, ada juga beberapa video yang tular telah pun diberikan dan juga perkongsian di media sosial berkaitan dengan kes-kes yang telah melanda. Apa sebenarnya sebagai pengguna dan pembeli yang boleh kita lakukan pada masa ini sekiranya berdepan dengan masalah penghantaran daripada pihak kurier ini? Okey, baik. Sekiranya kita ni berdepan dengan masalah seperti yang berlaku sekarang ni, maknanya tiba-tiba barang tak sampai, barang rosak ataupun pecah, hilang pun ada. Apa yang boleh kita lakukan adalah pertama sekali kita kena tahu apakah langkah yang perlu diambil dan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ni yang paling utamalah sebelum kita nak laksanakan hak kita ni, kita pun perlu laksanakan tanggungjawab. Sebab isu pengguna ni, pengguna dengan penjual ni, okey, biasanya ada kedua-duanya pun ada tanggungjawab lah. So dalam keadaan syarikat penghantar ni, apakah tanggungjawab kita? Setiap syarikat penghantaran ni mereka ada website untuk kita tengok terma dan syaratnya. Adakah kita sebagai pengguna telah menjalankan kita punya tanggungjawab? Misalnya ada setengah barangan yang kita hantarkan, contoh mudah pecah. Ya, bila mudah pecah, sepatutnya sewaktu kita menghantarkan kita kena letak bungkusan yang betul macam bubble wrap contohnya. Tetapi sekiranya kita menghantarkan tanpa meletakkan barang-barang seperti ini, barang tu dihantar tiba-tiba pecah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan secara keseluruhan kepada pihak penghantar. Sebab kita kata, saya kata tadi, kita kena lihat pula tanggungjawab kita ni apa. Okey. Kemudian juga ada setengah barangan yang mana kita hantar tu mungkin berisiko tinggi, macam telefon ataupun barang sekarang ni penghantaran penjualan tu ada barangan kemas juga yang dijual. Dan kita kena ingat juga ada syarikat-syarikat yang memang dia bagi ganti rugi, tetapi ganti ruginya ini biasanya terhad.
Contoh kita itu saya kata kena tengok kepada terma dengan syarat. Kadang-kadang bila kita menghantarkan, mungkin kita rasa saya tak sign apa-apa pun, terma dan syarat, tak ada perjanjian pun. Tetapi secara asasnya apabila kita hantar sebenarnya kita adalah terikat dan tertakluk kepada syarat-syarat itu. Jadi kita kena tahu adakah kita ini, contoh kalau kita hantar barang yang mahal, kita kena ambil insurans. Sebenarnya ada juga insurans penghantaran tu. Jadi kita kena tahu kat situ. Adakah kita telah menjalankan tanggungjawab kita? Sekiranya kita telah menjalankan tanggungjawab kita dan berlaku juga kerosakan, kehilangan, itu yang kita boleh tuntut. Ya, itu tanggungjawab pembeli atau penjual yang perlu dilihat ini? Itu adalah tanggungjawab pengantar pembeli. Tetapi tanggungjawab kepada syarikat penghantar pun ada juga. Tanggungjawab kepada syarikat penghantar ni maknanya kena menghantar secara dalam keadaan baik. Macam kita tengok hari tu yang tular ni berlaku ketidakpuasan hati apabila barang dibaling. Dibaling. Dan kita tengok video tu pun kita tahu akan berlaku kerosakan. Dah tentu. Jadi ini adalah merupakan tanggungjawab syarikat penghantar. Jadi dia ada beberapa langkah yang boleh kita tuntut. Kalau kita tengok setiap terma dan syarat, syarikat-syarikat ini memang pengguna berhak untuk menuntut. Okay? Tetapi dia ada juga had dia. Bagaimana kita boleh tuntut? Misalnya ada syarikat yang kata hadnya setakat RM200, RM300 untuk barangan yang dihantar di dalam negara. Tetapi tidak semestinya dapat RM300. Jadi misalnya kita beli satu barangan harga RM150. Tetapi kerosakan yang berlaku itu, contoh bila kita buka ada sikit saja kerosakan. Kerosakan itu mungkin bernilai dalam RM20. Mereka tidak akan bayar maksimum yang tadi saya katakan, mungkin RM20. Itu sahaja. Jadi kita kena tahu bagaimana, macam contoh kita nak buktikan yang bukan salah kita. Kita dah hantar, ada bubble wrap, bungkusan yang betul. Jadi kita kena tangkap gambar, kita kena tunjuk ini bungkusannya. Kalau dalam keadaan pecah, remuk, bungkusan di luar tu, kotak tu kan ada remuk ke ataupun terpinyik ke apa, kita kena tangkap gambar dan buktikan sebab dia ada langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menuntut. Ya, okey, baik, itu tanggungjawab bersamalah. Dan sekiranya sekarang ni kita tahu ada lambakan banyak sekali bungkusan yang sedang berada di mana-mana perkhidmatan hantaran sekalipun. Ini mungkin ialah atas faktor mereka bekerja dari rumah, kita menggalakkan pembelian dalam talian. Okey, sekiranya kalau saya berdepan dengan isu tersebut, barangan saya sampai dalam keadaan yang tidak memuaskan, mungkin itu kalau sampailah. Kalau yang tak sampai-sampai lagi, itu satu isu yang berbeza pula. Sebagai pengguna, Puan Zabita, perkara pertama yang perlu saya lakukan, saya perlu laporkan kepada siapa, apa saluran yang perlu saya ambil, apakah interaksi di antara saya dan penjual, ataupun siapa yang perlu bersama dengan pihak kurier tersebut untuk maklumkan perkara ini? Okey. Baik, kalau kita tengok dalam laman web yang syarikat-syarikat penghantar ni, dia ada dah dinyatakan syarat-syarat menuntut. Jadi apabila syarat-syarat menuntut ni, maknanya ada setengah syarikat tu dia kata dalam tempoh 48 jam. Dan sekiranya terlebih masa, maka syarikat berhak untuk menolak tuntutan tersebut. Jadi kita ni apabila dapat sahaja barangan, kita kena sangatlah peka dan bertindak dengan laju. Kemudian ada syarat-syarat dia, contohnya kita kena isi borang, lepas tu ada pembuktian. Contoh kalau kita ni adalah penerima individu, kita kena tengok juga ada syarikat penghantaran yang kata yang boleh menuntut itu hanya penghantar saja, penerima tidak boleh menuntut. Misalnya, sebab tu saya kata apa-apa pun kita kena tengok syarat. Jadi kalaulah penerima barang yang diterima tu kita lah, pembeli yang menghantar tu penjual selalunya. Dia yang nak menuntut tu dah tentulah kita. Kan? Jadi kita kena minta kebenaran daripada penghantar untuk bagi satu kuasa surat lah misalnya, untuk kata kita ni berhak menuntut. Dalam tempoh 48 jam seperti tadi tu saya katakan, isi borang, ambil gambar-gambar tu, kepilkan, adalah beberapa syarat-syarat yang perlu diambil. Itu di antara kita dan syarikat kurier. Ada juga sebenarnya mungkin ada ramai yang tidak peka, syarikat penghantaran ini bidang kuasanya jatuh kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jadi aduan juga boleh kita buat di SKMM. Kita boleh buka laman web tu, memang tertera di situ antara bidang kuasa dan aduan-aduan yang boleh diterima. Jadi tadi kita dah buat aduan dekat syarikat, mungkinlah tidak dipenuhi aduan kita tu, mungkin boleh pergi kepada SKMM. Sebab syarikat-syarikat penghantaran ini mereka terikat di bawah Postal Services Act 2012. Sebab itu dia masih di bawah SKMM.
Itu dan seterusnya. Kalau masih tidak berjaya juga, ada kes di mahkamah yang mana pengguna syarikat kurier ini menyaman syarikat kurier. Ada juga. Okey, maksudnya dia bergantung kepada severity cases tersebutlah yang berlaku. Okey Puan, mungkin yang terakhirnya sedikit nasihat kepada kedua-duanya, pengguna dan juga syarikat penghantar untuk mengelakkan daripada perkara ini semakin berlanjutan secara ringkas. Silakan. Zaman sekarang ni memang penjualannya kebanyakan secara online. Jadi memang boleh kita kata trafik penghantaran tu sangat-sangat tinggi. Jadi sebagai pengguna ni, kalau kita dapat barang, kadang-kadang ada mungkin kita terlalu sibuk, lambat kita nak buka barangan tersebut. Okey, jadi kita kena ingat kita terikat kepada tempoh masa tu. Bila kita buka selepas seminggu, rupa-rupanya barang pecah dah lewat. Jadi nasihat saya, tolong ambil langkah proaktif, segerakan segala urusan. Dan kepada syarikat penghantar juga, tidak kiralah apa isu yang berlaku di dalaman, hak pengguna adalah hak pengguna. Mereka perlu memastikan mereka telah melaksanakan hak terhadap pengguna. Ya, baik. Itu sangat jelas saya kira saranan tersebut. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Zabita Muhammad Nur, seorang peguam dalam memberikan kita pencerahan berkaitan dengan hak pengguna sekiranya berlaku masalah dalam proses penghantaran ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu mungkin antara pencerahan dan juga penjelasan yang boleh kita dapat dalam memastikan bahawa hak kita sebagai pengguna, yang penting kita mematuhi tanggungjawab ataupun kita menjalankan terlebih dahulu tanggungjawab sebagai penghantar dan juga penerima sebelum kita ingin melakukan sesuatu. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ini akan ada perkongsian penjual dalam menggunakan perkhidmatan kurier kepada pelanggan. Jangan ke mana-mana. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita terus bincangkan berkenaan dengan bagaimana kalau sekiranya kita dah tahu kan hak pengguna bagaimana. Kali ini kita nak dengar daripada sisi penjual dalam talian. Kalau misalnya mereka menjalankan perniagaan dalam talian ni menggunakan perkhidmatan kurier kepada pelanggan, nak jaga hati pelanggan lagi dan sebagainya. Kita nak bersama dengan saudara Muhammad Arif Amirul Saharudin, penjual dalam talian. Sekarang kita berhubung secara maya bersama dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Ya, saya. Baik, isu ni isu panas juga ni. Okey, anda sebagai penjual dalam talian kan. Saya nak tanya dulu pendapat. Bila adanya isu-isu sebegini kan, anda sebagai penjual, bagaimana kebimbangan yang melanda penjual-penjual ni? Sebab kadang-kadang ada mungkin stigma katakan, ya ke penjual ni ke jujur ke tak kan? Mungkin ada yang menyalahkan penjual juga tak bersikap jujur. Bagaimana pandangan anda? Okey, pada pandangan saya sebagai online seller sendiri, kita sebagai online seller ni biasanya kita menggunakan platform, pelbagai platform. So kita kena memperkenalkan diri kita sebagai siapa kita. So itu boleh macam mana kita panggil, boleh gain customer punya trust. Okey, daripada segi cara pengeposan pula, biasanya kita akan update customer tracking number, so untuk memastikan customer tu yakinlah dengan kita. So itu antara ciri keselamatan lah. Ya, betul. Tapi ada juga penjual dalam talian ni yang malas nak bagi nombor tracking semua kan. Sebab ramai sangat pelanggan dan sebagainya. Tapi bagaimana Arif menguruskan? Maknanya sebagai penjual kena adalah sistematik juga kan pengurusan itu. Okey, macam saya sendiri tidak menggunakan sistem yang begitu mudah. Saya just menggunakan sistem Easy Parcel. Dengan Easy Parcel ni kita tak perlu pun update ke customer kita punya tracking number sebab dia auto hantar message kepada customer. Auto notify customer. Okey. Kalau dalam cara pembungkusan dan menghantar sebagai itu antara yang
sangat diberi keutamaan juga kan, sebab kita takut nanti Ya, barang betul. rosak dan sebagainya. Bagaimana dengan Arif? Okey, macam saya sendiri kalau barang tu mudah pecah ataupun barang tu memang barang yang sangat sensitif, saya akan balut dengan bubble wrap dan saya akan letak sekali dengan dia punya stiker fragile tu lah. Tapi pihak pengepusan kurier tu sendiri akan minta kita untuk sign satu borang, itu insurans untuk kita punya barang. Oh, So insurans tu memang sangat perlulah sebenarnya bagi saya. Oh, adakah itu satu pilihan ataupun mesti dilakukan oleh semua penjual? Itu pilihan kerana kalau kita nak insurans tu kita kena tambah sikit. Saya lebih memilih untuk tambah sikit daripada saya tanggung kerugian yang lebih besar akan datang. Pernah melalui pengalaman tu ke bagaimana? Pernah. Barang customer saya post, pembelian dia agak mahal dalam bernilai lebih daripada RM200. So barang customer tu memang hilang. Kita dah contact dengan courier service, kita dah contact dengan customer, security guard dekat kediaman customer pun memang kita dah contact, tengok memang hilang. So kita terpaksalah ganti. Memang ambil risiko untuk ganti. Baik. Ada tak pelanggan kalau misalnya berkomunikasi dengan Arif sendiri kan, penjual dalam talian ini, ada tak mereka tanya macam bertanyakan perkhidmatan mana, kurier mana yang diguna pakai? Ada tak? Ataupun mereka tak kisah pun? Okey, normally customer memang akan tanya. Memandangkan sekarang ni memang isu hangat dengan syarikat kurier yang memang yang kita sedia maklum lah kan? Ya, yang sedia maklum, betul. Okey, memang customer akan tanya, guna kurier servis mana? Saya terpaksa memang automatik sekarang ni memang saya tukar kurier servis lah. Sebabnya memang tak nak jadi isu lagi. Maknanya mereka tak kisah untuk penambahan sedikit wang penghantaran itu. Asalkan barang mereka selamat tiba. Betul, yep. Okey. Baik. Kalau sekiranya pelanggan mendapati barang yang terima tu dalam keadaan yang kurang memuaskan, kan? Bagaimana? Ya, betul. Adakah itu dipertanggungjawabkan oleh penjual? Macam dia akan call Arif macam apa ni pecah dan sebagainya. Okey, pada awalnya saya pengalaman pertama saya memang akan liaise dengan customer sendiri. Saya akan bercakap dengan customer, benda ni memang kita yang akan tanggung. Tapi bila saya kaji, sebenarnya benda ni akan ditanggung oleh syarikat kurier servis. Tapi yang buat laporannya Arif lah yang kena buat laporan berkenaan dengan customer. Normalnya saya akan minta customer sendiri buat laporan ke syarikat kurier tersebut, barulah saya akan follow up. Arif, bila ada isu yang sebegini kan, jadi apakah langkah yang terbaru mungkin Arif sebagai penjual lah untuk memastikan bahawa masing-masing mendapat win-win situation lah kan, win-win situation itu. Betul. Maknanya nama penjual pun tak terpalit kan, pelanggan pun happy dengan perkhidmatan dan barang yang diterima. Bila ada isu ini bangkit, apa yang disarankan oleh Arif sendirilah? Okey, saya sebagai online seller biasanya saya akan menyarankan kepada online seller di luar sana lebih peka dengan packaging, dengan cara kita punya pembalutan, dengan cara kita macam mana kita nak pack bagi customer punya barang tu selamat sampai. Lepas tu courier service mana yang disuggestkan untuk kita sendiri post, betul. So macam untuk ke Sabah Sarawak kita tak suggestkan guna yang biasa-biasa. Biasanya kita akan gunakan macam DHL, lebih pantas. Baik. Baik, terima kasih Arif di atas perkongsian ini. Sama-sama. Ya. Okey, itu dia Muhammad Arif Amirul Saharudin, penjual antara penjual dalam talian. Pastinya kita mengharapkanlah dengan adanya menjadi iktibarlah kepada kita semua kan. Selepas ini mungkin tak nak lagi lah dengar timbul-timbul perkara sebegini. Kerana ini sebenarnya mengenai orang je kalau macam tu. Baik. Selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan sektor industri kreatif yang kini telah dibenarkan beroperasi semula. Tapi kita nak berbicara dengan Ibu Fauziah Nawi. Semuanya selepas ini di MHI. Sebagai guru, saya amat rasa bersyukur dan berterima kasih kerana inisiatif ini dapat membantu juga murid-murid untuk PDPR. Selain kelas online, mereka boleh juga belajar di TV. Dengan adanya Didik TV ini,
dapat membantu pembelajaran anak-anak di rumah semasa PKP inilah. Dengan cara tenaga pengajar yang ceria, menjadikan suasana pembelajaran tu menjadi seronoklah bagi anak-anak. Adalah satu platform yang baik dalam membantu pelajar, terutamanya mereka yang menghadapi sesi pembelajaran sepanjang PDPR ini. Diharapkan capaian Didik TV dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai pelajar yang menghadapi masalah liputan internet, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar. Rancangan Didik TV yang disiarkan di televisyen ini banyak memberi kesan yang positif kepada calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2020. Rancangan ini banyak bermanfaat kerana terdapat ramai guru-guru yang mahir dari seluruh Malaysia yang telah berkongsi teknik-teknik menjawab soalan SPM dengan betul. TV pendidikan ini sangat baik untuk semua murid. Selain itu, ianya juga dapat membantu golongan murid yang berada di kawasan luar bandar yang mana kita sedia maklum mereka tidak mempunyai capaian internet yang tinggi. Dengan adanya program sebegini, sedikit sebanyak dapat membantu mereka mengikuti PDPR menerusi televisyen. Didik TV ini merupakan platform bagi membantu para pelajar, khususnya calon SPM 2020 dengan menjemput guru pakar seluruh Malaysia. Jadi, dalam suasana pandemik COVID-19 ini, mungkin sukar bagi kita untuk belajar secara bersemuka. Maka, Didik TV ini merupakan salah satu platform yang terbaik bagi membantu para pelajar membuat persediaan SPM pada saat-saat ini. Saya bersyukur kerana kami dibenarkan semula untuk melakukan penggambaran walaupun hanya indoor sahaja dibenarkan, namun ini sedikit sebanyak membantu kami untuk menampung pembelajaran harian kami. Sekarang ni saya bersyukur, Alhamdulillah, dan dapat menarik nafas lega lah orang cakap bila sektor industri kreatif sudah mula beroperasi seperti biasa. Sebenarnya kat sini saya amat bersyukur lah kerana MKN serta pihak kerajaan peka terhadap penggiat-penggiat seni industri kreatif ini kerana memberikan kebenaran kami untuk kami mencari semula rezeki lah boleh dikatakan. Sebab kami kais pagi makan pagi, kebanyakan daripada kami mencari rezeki mengikut kontrak. Kalau kita ada kerja, kita ada gaji. Kalau tak ada kerja, kita goyang kaki. So, insyaAllah kita orang akan mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan terima kasih banyak kerana mendengar suara kami di belakang tabir ini. Sebelum ni, kami susah sikit nak buat recording kan. Nak buat recording sebab banyak klien daripada luar daerah. So, bila sekarang ni dah ada pun kita dah apply MITI apa semua. So semua boleh datang buat recording macam biasa lah, tapi kita kena jaga SOP lah. Kelonggaran ini banyak membantu kami untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Sebab ramai yang terkesan dengan PKP sebelum ni bila banyak job tak boleh diambil. Walaupun tak sama seperti sebelum ni sebab ada SOP seperti itu kita kena lalui, tapi tak apa. Yang penting dapat turun semula bekerja. Itu yang paling penting. So, orang-orang filem boleh jana pendapatan semula untuk saraf hiduplah. Dan yang lagi penting adalah orang-orang filem boleh berkarya semula. Saya yakin dengan keputusan yang diambil dapat meningkatkan ekonomi industri filem tanah air, dan saya berharap kepada penggiat seni luar sana maupun kru untuk terus mematuhi dan menitik beratkan segala SOP yang telah dikeluarkan. Baik, itu adalah sebahagian daripada suara penggiat seni kreatif yang meluahkan rasa gembira, kan, rasa syukur apabila mereka telah dibenarkan kembali aktif untuk melakukan kerja tugasan mereka. Baik, untuk berbicara lanjut berkenaan ini, kita sedia maklum bahawa sebelum ini kita dengar bagaimana kalau mereka ni tidak bekerja, tidak ada sumber pendapatan. Luahan rasa mereka ini dan disampaikan oleh wakil penggiat seni kreatif ini, iaitu antaranya Ibu Fauziah Nawi yang membawa luahan ini kepada Istana Negara. Dan kita nak bersama dengan Ibu Fauziah Nawi secara maya. Hello, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat ya? Alhamdulillah syukur masih lagi diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah. Ibu, tadi kita ada dengar sebahagian daripada suara-suara penggiat seni kreatif ini. Sebab kita tahu seni kreatif ini kan terlalu besar, kan? Bukan saja pelakon. Dia terlalu banyak cabang. Jadi kita dengar minggu lalu Ibu dan rakan-rakan yang lain, kan, penggiat seni yang lain juga pergi ke Istana Negara membawa hasrat, kan, kalian menjadi wakil kepada mereka ini. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami juga sebenarnya apa yang dibawa hasrat itu.
Okey, cerita dia macam ni. Saya satu malam saya duduk di luar rumah. Saya duduk dekat garden tu, saya pandang dekat luar. Saya kata, macam mana saya nak bantu kawan-kawan, macam mana saya nak bantu pihak Finas dan sebagainya. Saya katakan untuk mempercepatkan lagi proses untuk membenarkan semua anak seni dari semua cabang seni untuk boleh turun kerja semula. Jadi saya berkata, tulis sajalah dalam FB untuk merapat, teringin nak merapat sembah dan sebagainya. Dan saya tak sangka perkara ini dibawa ke depan. Dibawa kepada pengetahuan yang Duli Yang Maha Mulia kepada Tuan Agong. Dan memang saya dijemput waktu itu sebelum SOP keluar, dan sebenarnya saya nak pergi, kami hanya bertiga saja dijemput, maknanya saya bawa menantu saya dan juga Raihan Jamil untuk drive saya, because saya dah tak drive. Tapi pada hari Isnin itu pihak istana telah menelefon saya dan mengatakan, yang tuanku mohon supaya memerintahkan supaya saya bawa lagi beberapa kumpulan yang mewakili semua cabang kesenian. Dan agak macam saya dah panik sebab tak ada masa, dan segala butir setiap orang yang akan dibawa ke menghadap ke istana waktu itu harus diberikan dengan segera. Jadi siapa yang waktu itu call saya terus dapat, itulah dia punya ni. Kami pergi itu dengan satu tujuan, iaitu memohon pihak MKN, KKMM, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membenarkan kami turun padam. Kami kata dan kami tidak pula menyalahkan mana-mana pihak. Kami faham apa yang kami suarakan adalah cara kami untuk memohon sendiri, dan mungkin dengan cara kami melakukannya itu, permintaan kami akan lebih dipercepatkan kerana kami menghukum tindakan pihak Finas dan sebagainya. Itu saja. Dan perkara yang pertama itulah yang kami mohon. Dan jadi bila waktu saya diundang itu, waktu itu pula ada dah SOP yang keluar. Jadi saya tak boleh kepada pihak istana, SOP dah keluar, saya tak nak pergi. Tak boleh. Itu jadi saya jadi biadab. Betul. Jadi pergi dan kami hanya menyampaikan hasrat kami untuk bekerja semula, kerana kami kata semua cabang seni, kami anak seni daripada semua cabang seni hanya nak bekerja, kami tak nak menyusahkan kerajaan, kami nak bekerja saja. Itu saja. Baik, Ibu. Bila SOP telah dikeluarkan, tapi SOP yang sangat ketat telah dikenakan untuk penggiat industri kreatif, terutamanya untuk penggambaran. Betul. Waktu itu macam saya bertanya, saya kata, kenapa susah nak buat SOP padahal kita dah pernah ada kan pada SOP yang lama, tak boleh pakai ke? Itu saja saya tanya. Tapi sekarang dengar cerita, kalau kita syuting, kita harus indoor. Indoor di sini yang maksud yang saya fahami ialah katalah kami syuting di premis TV3. Selain di dalam, di luar kawasan TV3, sebelum keluar gate, itu adalah syuting dalam lah. Maknanya dia bukan tempat tertutup saja, tetapi dalam kawasan perimeter yang dibenarkan itu. Dan ini sedikit sebanyak agak menyulitkan. Tetapi untuk orang-orang sini, waktu inilah mereka harus lebih kreatif. Dan saya bagi mereka semua, kalau mereka tak nak, saya sangat bersyukur, dan saya mendoakan supaya SOP ini lebih dilonggarkan lagi, dan semua orang memastikan SOP yang telah ditentukan dan ditetapkan dipatuhi. Kan? Itu saja. Dan tidak ada masalah untuk menyalahkan sesiapa. Malah saya sangat bersyukur kerana pihak Finas, ramai pihak rakan-rakan daripada persatuan lain yang telah melakukan sesuatu. Saya hanya seorang manusia kecil yang ingin menyumbang tenaga saya, dan ini saya mengambil sebagai tanggungjawab saya untuk semua rakan-rakan. Tak lebih dari itu. Ibu, mungkin sikit kata-kata akhir Ibu kepada penggiat-penggiat seni kreatif kan. Mungkin ini adalah masa yang sangat mencabar, sebab mungkin ada kadang-kadang ada netizen ni kata ala artis
melihat mereka ni sebagai dunia yang popular kan, banyak duit dan sebagainya, tetapi sebenarnya sebaliknya kan. Orang tak tahu, tapi pada saya beginilah. Kehidupan freelance ini memang banyak risikonya. Risikonya kami dah lalui beberapa tahun sehinggalah bila datang pandemik ni, saya kira tak semua orang yang mampu ataupun tahu bagaimana nak menangani. Begitu juga terjadi kepada semua anak seni dan semua cabang seni. Jadi pada saya inilah antara risiko yang kami terima dan kita hadapi sebagai anak seni, dan saya berharap pandemik akan segera berlalu pergi dan semua orang dalam keadaan lebih baik, dan waktu inilah kita punya kekuatan fizikal, mental dan spiritual kita dituntut supaya kita lebih bertabah. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak-banyak Ibu, jaga diri. Yes, awak pun. Terima kasih Ibu. Semoga semua rakyat Malaysia dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dia Fauziah Hanawi, merupakan pengiat seni juga. Rasanya itu antara tanggungjawab yang telah dilaksanakan untuk membantu rakan-rakan yang lain. Kena tahu juga lah sebenarnya pengiat seni ni banyak, ramai, besar cabangnya seni kreatif ini. Baik, selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan single terbaru Wani Hasrita. Kita berehat seketika. Ya, itu Wani Hasrita yang akan kita bersama-sama dengan kami sebentar saja lagi, dan itu antara tahuan terbarulah, Cinta Hayalan. Cinta Hayalan. Cantik juga dia punya video klip tu. Banyak lokasi juga, nanti kita akan bicara langsung bersama dengan Wani Hasrita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Macam mana? Anik. Apa khabar Wani? Baik, alhamdulillah. Okey, ini single terbaru Wani Cinta Hayalan. Saya betul. Cerita sikit mengenai cerita Cinta Hayalan ini, Cik. Alright, okey. Lagu Cinta Hayalan ni ciptaan Farouk dan juga Tokyo Agasa. Menceritakan tentang seseorang ni dia terlalu lama dah berada di dalam toxic environment. So dia ambil keputusan yang dia dah penat lah, nak keluar lah. Jadi ini ini kira lagu ni kira macam nak kebahagiaan yang sebenar lah. Lama sangat nak toksik. Berani untuk keluar lah. Berani. Tapi susah nak keluar dari toksik ni. Ya. Itulah. Yang lama betul dia dekat dalam toxic environment tu. Dia dah macam sampai dia keluar lagu. Baru boleh keluar lah. Baru boleh keluar. Wani, kita ada baca Wani mengatakan bahawa ini antara cabaran baru dalam agak sukar lah untuk dengan single terbaru ini, melihat kepada penghayatannya, mencabar juga kemampuan Wani. Mungkin boleh kongsikan sikit sebab ini dah single ke berapa, banyak juga Wani kan? Betul, belas dah single ni. Tapi itulah, setiap lagu yang baru direkod tu mempunyai cabaran dia yang tersendiri. Macam lagu Cinta Hayalan ni, pada Wani cabaran untuk meletakkan emosi dalam lagu ni waktu di dalam studio, waktu merakamkan lagu ni. So macam mana kita nak bekerja dengan Abang Farouk dan juga Kak Emilia adalah benda yang baru untuk saya. First time lah saya bekerja dengan mereka as a composer. Dan setiap komposer ada cara yang tersendiri tau. So mereka sangat mementingkan emosi dalam lagu. Dan itulah antara cabaran Wani, iaitu meletakkan emosi yang sangat banyak dalam lagu, tapi pada masa yang sama nyanyian kena bagus. Baik, kita melihat hasil muzik video anda. Wow, cantiknya. Itu kat mana? Itu kita tangkap area Lembah Kelang je. Dekat Kelang, dekat area studio dekat KL juga. Cabar tak nak buat penggambaran ni? Dia ambil masa 2 hari sebenarnya. 2 hari? 2 hari. Sebab sepatutnya siap 1 hari lah, tapi atas sebab tak dienak, sebab tak dapat dienakkan. Ada satu tempat tu kita tak dapat nak masuk. So dia dah delay lah. So kita ambil another 1 day untuk nak record macam short sikit-sikit lah. Cantik. Wani, melihat kepada perkembangan terkini selain daripada dengan single ini, dan mungkin ada persediaan yang dilakukan untuk AJL yang bakal datang nanti kan? Okey, sekarang ni alhamdulillah kita dah dapat arrangement daripada operator itu, dan sekarang ni memang fokus untuk vokal lah, dan juga konsep persembahan semua dah ada, tinggal nak
finalisekan saja. Jadi dalam kita kan dalam pandemik ni AJL nak berlangsung, bagaimana mood Wani tu? Nak meletakkan bahawa aku macam mana pun kena letakkan yang terbaik juga, sebab ni AJL ni penanda aras kan. Okey. Macam mana nak cakap, dia peliklah sikit sebab sebelum ni AJL ada penonton kan, tapi tahun ni punya memang tak ada, tapi nasib baik kita dah terbiasa membuat program yang tak ada penonton since last year lagi kan. Lepas tu kan kita dah boleh buat program sekejap. So daripada situ kita dah belajar lah macam mana buat persembahan tanpa penonton. Tapi itulah AJL ni satu yang besar kan. Mungkin ada sedikit janggal lah kalau tak ada penonton kan, tapi kosong, tak ada sorakan kan. So dia macam, tapi tak apa, itu yang terbaik lah. InsyaAllah. Sesi latihan buat macam mana Wani? Ada norma baru punya latihan juga ke? Dalam talian juga ke? Tak adalah. Kita still pergi lepas MCO lah, sekarang MC masih dekat rumah. Kita plan untuk macam biasa pergi ke studio, tapi nasib baik kita tak involve ramai orang. So still boleh menjaga lah SOP tersebut. Wani, ini ada permintaan penerbit lah. Kita rasa macam tak puas pula dengar lagu Cinta Hayalan tu, tengok muzik video je. Bagilah sikit. Dia nak versi natural. Natural. Nyanyi sekali lah, nyanyi sekali. Nyanyi sekali lah, Abang Hanif. Nyanyi sekali jadi lain pula nanti. Memang hayal betul nanti. Sekejap, macam mana? Okey. Pernahkah merasakan cinta membuat lelah bila kau dengannya, bagaikan langit kian dirundung awan yang murah. Memang menghayalkan lah. Cinta itu memang menghayalkan. Okey. Terima kasih Wani. Wani tak pakai makeup hari ni Tidak bermakeup Itulah saya pun macam cantiknya ya Allah. Macam ni tak makeup? Cantik lah. Betul lah. Betul. Ini betul-betul menghayalkan. Betul. Bidadari itu wujud. Wani, mungkin ada sedikit pesanan, kata-kata semangat dari Wani juga untuk peminat dan juga penonton MSI. Silakan. Okay, first of all, terima kasih MSI. Thank you so much sudi invite Wani untuk hari ini, dan juga terima kasih kepada semua yang dah menonton Cinta Hayalan, dan yang tak menonton lagi boleh tonton di YouTube, dan juga saya doakan semoga semua dalam keadaan yang baik-baik nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Begitu juga dengan Wani. All the best to you untuk AJL nanti, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Dengan kita macam tu. Aduh, penerbit dia dah hayal dah. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, Hanif jangan hayal. Ya, betul. Kerana kita ingin bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan untuk pelaksanaan kesedaran penjagaan sungai di bawah projek River of Life dengan karakter Ejen Ali. Ya. Semuanya selepas ini di MSI. Sebagai guru kepada murid-murid, saya sangat menggalakkan murid-murid agar menonton rancangan Didik TV kerana rancangan ini sangat interaktif, sangat padat dengan informasi, malah mudah diakses oleh segenap masyarakat. Amat berkesan dan amat baik kerana dengan siaran itu, murid-murid juga dapat belajar dengan guru macam suasana dalam kelas walaupun semasa pandemik COVID-19. Sesuai bagi anak-anak luar bandar yang sering menghadapi masalah dalam melayari internet, Didik TV ini dilihat menjadi platform lain selain penggunaan modul pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran masa kini. Bagi saya, keberkesanan e-didik di NTV7 sekarang ini amatlah membantu para calon SPM 2020 untuk mengkaji pelajaran dengan lebih cepat, dan ditambah pula dengan penyiaran khas di saluran YouTube NTV7 boleh membantu mengulang kaji pelajaran dengan lebih kerap disebabkan boleh mengulang semula video yang telah pun disiarkan. Saya percaya dapat membantu dan memperkasakan PDPR. Diharapkan bahawa dengan memperkenalkan semula dan memperhebatkannya, maka kerajaan akan memastikan kualiti dan kuantiti yang dipersembahkan mencakupi dan merangkumi kesemua kehendak pengisian
falsafah pendidikan. Didik TV dapat membantu anak-anak murid saya untuk lebih bersemangat dan juga membuat persediaan yang rapi menjelang peperiksaan 2020. Dengan adanya Didik TV juga, murid-murid saya tidak ketinggalan untuk mengulang kaji pelajaran dengan lebih efisien. Terima kasih Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memperkenalkan Didik TV KPM. Saya yakin ia akan dapat meningkatkan lagi akses murid seluruh negara yang berteraskan kurikulum dan kokurikulum KPM. Hai semua, saya Ejen Ali. Tahu tak, pencemaran masih lagi berlaku di sungai kita. Jadi, untuk menjaga sungai kita, Kementerian Wilayah Persekutuan melaksanakan misi River of Life untuk membersihkan sungai dengan perangkap sampah dan gotong royong, pengindahan dengan upgrade infrastruktur di sekeliling sungai, menjadikan sungai ini sebagai destinasi perlancongan. Bila sungai dah bersih, kita pun sihat. Bolehlah jalan-jalan dekat sungai kita. Jom, bertindak segera. Baik, itu dia misi River of Life dari Ejen Ali dan ini pastinya antara salah satu proses pelaksanaan projek River of Life yang terbaru dan untuk itu kita ingin bersama dengan orang yang sangat bertanggungjawab dalam memastikan bahawa pelaksanaan projek ini dapat dilakukan iaitu Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan YB Tan Sri Town Planner Anwar Haji Musa telah pun bersedia berada bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar, sihat ya? Baik-baik, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, semua sihat. Tan Sri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara permulaan ini boleh Tan Sri terangkan berkaitan dengan apakah sebenarnya pelaksanaan River of Life ini. Silakan. Seperti mana yang kita tahu, Kuala Lumpur ni nama pun Kuala kan. Ya. Bila Kuala artinya ada air, ada sungai. Dan sungai ini dah sinonim dengan Kuala Lumpur. Tapi malangnya bila pembangunan Kuala Lumpur dah menjadi pesat, bangunan-bangunan banyak naik, penduduk pun ramai, sungainya tertinggal lah. Dan sungai lazimnya menjadi tempat buangan, dianya menjadi kotor, dianya tidak merupakan satu kawasan yang memberi gambaran rupa dan wajah Kuala Lumpur lah. Kalau kita tengok semua bandar-bandar di dunia, mereka berbangga dengan sungai mereka. Dan sungai itu menjadi bukan saja satu daya tarikan tetapi dia menjadi satu benda yang membawa potensi yang besar, nilai tanah yang tinggi, pembangunan yang terbaik berada di sepanjang sungai. Jadi River of Life ini projek yang telah diambil inisiatif di bawah program National Key Economic Area sebagai antara program-program utama yang telah dibuat take off baru bagi untuk mencapai tujuan pertamanya nak membersihkan sungai yang merentasi bandar Kuala Lumpur secara fizikalnya. Kemudian dinaikkan taraf untuk ada elemen pengindahan sehinggalah dia menjadi sungai itu menjadi sesuatu yang berpotensi untuk kemajuan dan pembangunan masa akan datang selain daripada dia menjadi satu tempat yang boleh digunakan oleh penduduk, oleh masyarakat Kuala Lumpur. Jadi River of Life itu artinya memberikan balik nyawa ataupun memberikan balik hayat yang baik kepada sungai yang menjadi nadi utama kepada Kuala Lumpur supaya sungai, terutama sekali Sungai Gombak dan Sungai Kelang yang merentasi bandar Kuala Lumpur menjadi suatu kebanggaan bagi bandar Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi itulah secara mudah konsep River of Life ialah untuk memberikan satu daya hidup yang baru kepada sungai supaya sungai menjadi satu daripada elemen yang dibanggakan dalam memajukan dan membangunkan Kuala Lumpur. Ya, Tan Sri, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan berkaitan dengan membersihkan sungai dan juga pengindahan sungai. Mungkin secara ringkas Tan Sri boleh terangkan berkaitan dengan hasrat kerajaan melalui projek River of Life ini, Tan Sri. Seperti mana yang kita tahu, ini satu perkara yang agak kompleks, tidak mudah ya. Walaupun kita kata sungai utamanya Sungai Kelang, Sungai Gombak, dia ada hampir 10 lagi sungai-sungai lain, sungai-sungai kecil. Ya, Sungai Kerayung, Sungai Ampang, Sungai Bunus, Sungai Batu. Yang tributaries ini semuanya dia masuk ke Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Jadi bila kita bercakap tentang nak mengadakan pembersihan
dia ada pembersihan daripada sisa pepejal, pembersihan daripada sistem kumbahan, sewerage. Jadi pembersihan ini satu perkara yang sangat kompleks kerana Kuala Lumpur ni wilayah persekutuan berada di tengah-tengah. Yeah. Sungainya bukan originate daripada Kuala Lumpur. Sungai itu terpaksa dia melalui kawasan-kawasan lain termasuk Selangor dan sebagainya. Jadi cabaran untuk menjadikan sungai dalam Kuala Lumpur, dalam wilayah bersih itu satu cabaran yang sangat kompleks. Tapi ia harus dimulakan. Kemudian tujuan kitanya selain daripada bersih secara fizikal, tidak cukup bagi sebuah bandar dalam hanya sungai bersih. Macam dulu sungai di Kuala Lumpur ni, kalau kira kualiti airnya diklasifikasikan kelas 5, artinya sangat kotor, terdapat kotoran fizikal, chemical, kualiti air yang sangat rendah. Hidupan dalam air tak boleh hidup kerana tahap oksigen yang rendah dan sebagainya. Jadi matlamatnya kalau boleh daripada kelas 5, air dalam sungai itu, bersihnya air itu, hendaklah sampai ke tahap sekurang-kurangnya kelas 2. Yeah. Ataupun lebih baik lagi kalau kelas 1. Ya. Jadi itu cabaran yang pertama yang telah dibuat. Jadi sekarang ini daripada kelas 5, kita berada lebih kurang kelas 3. Yeah. Belum capai lagi matlamat di air, kualiti air kelas 2. Yeah. Tetapi selain daripada bersih kualiti air, kualiti sungai itu sendiri. Sebab dia ada siltation, ada tebing-tebing yang runtuh, tebing-tebing yang tidak diperindahkan dan sebagainya. Jadi pertama pembersihan sungai, tahap kedua dia pergi kepada mengindahkan, sehingga di tahap yang ketiga nanti sungai itu digunakan. Sungai itu menjadi sebahagian daripada, macam saya kata tadi lah, kecantikan dan keindahan kota di Kuala Lumpur. Sebab itu nanti insya-Allah sementara kita teruskan lagi program kebersihan termasuk di tributaries tadi, sungai yang 10 tadi, pembersihan dan juga meningkatkan kualiti air, penambahbaikan tebing-tebing sungai seperti mana kita dapat tengok sekarang telah pun dilakukan, dan insya-Allah baru minggu lepas saya adakan perbincangan untuk mengadakan satu pembangunan di sepanjang sungai, apa yang dipanggil River City, bandar di sepanjang sungai. River City ini adalah antara kemuncak kepada program River of Life. Jadi River of Life hanya tengok pada sungai, tapi kalau River City kita akan buktikan bagaimana di sepanjang sungai yang telah bersih, yang telah indah, akan diwujudkan aktiviti-aktiviti komersial, perdagangan, kemasyarakatan, rekreasi dan sebagainya. Jadi itu kita punya ultimate lah, kita punya orang kata harapan kemuncaknya nanti supaya sungai-sungai sekurang-kurangnya kira-kira 10 km lah. Kita nak ambil semua ni mungkin sukar kerana sebahagian luar pada Kuala Lumpur, tapi 10 km lebih kurang sungai utama daripada sekitar Gombak Selatan sikit pada Gombak sekitar Kampung Puah kalau dirujuk dalam dokumen-dokumen perancangan sampai ke Brickfield. Kita lebih kurang 10 km ini kita harap dia menjadi satu kawasan yang maju, yang menarik, yang indah, yang bersih. Jadi sungai bukan lagi macam dulu sungai tempat buang segala benda, tetapi sekarang ini sungai menjadi sesuatu yang dicintai, disayangi dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga kota. Ya, sebagai satu keperluan juga. Tan Sri, saya sangat tertarik kerana pastinya ada juga proses dalam memberikan kesedaran kepada orang ramai, dan juga ini yang kita nampak tadi ada promo bersama dengan karakter Ejen Ali. Mungkin Tan Sri boleh melihat kepada kerjasama di antara program dan juga inisiatif ini, Tan Sri? Kita lihat begini ya, sungai ini adalah sesuatu milik masyarakat, milik rakyat. Dan kalau apa pun yang kerajaan buatlah indah macam mana, cantik macam mana sekalipun, kalau masyarakat ataupun rakyat tidak mencintai sungai dan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan sungai, membuang sampah, tak menjaga kebersihan dan sebagainya, maka program kita ini tidak akan berjaya. Sebab sungai itu akhirnya adalah satu sebahagian daripada kehidupan. Kalau dia berada di Kuala Lumpur, dia sebahagian pada kehidupan
rakyat ataupun warga kota itu sendiri. Jadi ejen ahli adalah satu medium yang mana mempunyai pengaruh tersendiri, merupakan satu medium yang kita rasa efektif untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. Yang penting supaya mesej sampai pada masyarakat. Yang kita dalam kerajaan memanglah ada rancangan nak sambung lagi projek River of Life, ada rancangan nak buat tempat berjalan kaki, ada kita nak buat fountain, ada kita nak buat garden, taman, kita nak buat sungai bertingkat, macam-macam yang ada dalam kerajaan ini. Tapi pada masa yang sama kita ingin menyampaikan mesej-mesej kepada masyarakat secara berkesan supaya mereka faham apa itu River of Life, apa itu peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat dan masyarakat dalam menjaga dan mencintai sungai kita, supaya secara keseluruhannya kita membentuk satu budaya di kalangan masyarakat yang bersesuaian dengan matlamat menjadikan River of Life sebagai sesuatu yang dibanggakan. Jadi karakter ejen ahli dalam penilaian kita boleh membawa mesej itu dengan berkesan. Selain daripada mereka mempunyai program, mereka juga mempunyai daya tarikan sendiri. Jadi kita harap dengan kerjasama dengan mereka, mereka dapat turut membantu kita membawa mesej-mesej ini terutama kepada generasi muda. Sebab ini proses memberikan education, memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan elok dimulakan pada masyarakat ataupun generasi muda supaya mereka dapat menghayati dan akhirnya mereka mesti menjadikan way of life, bukan sebagai satu paksaan, bukan sebagai satu undang, bukan sebagai satu yang menggunakan hanya orang kata bentuk-bentuk paksaan, tetapi menjadi satu gaya hidup yang bersesuaian untuk mencintai alam sekitar, mencintai sungai dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keindahan sungai. Jadi ini berjalan seiring lah, pembangunan fizikal berjalan dalam bentuk projek-projek yang diinisiatif oleh kerajaan juga berjalan. Pihak swasta ada peranan dia, tetapi kita mahu juga masyarakat memahami. Kalau tidak, kita buat perkara yang cantik, macam kita ada kereta, orang tak pandai nak pandu atau nak gunakan. Kalau kita kata ada satu sekuntum bunga yang cantik tapi tak erti nak menghargainya, jadi dia tidak ada makna. Jadi proses memberikan pendidikan kepada masyarakat mesti berjalan seiring dengan projek fizikal yang sedang kita jalankan, dan kita rasakan membawa mesej kepada masyarakat menerusi karakter ejen ahli ini satu daripada inisiatif yang boleh membantu menjayakan program River of Life. Sangat menarik kerana ada juga misi dari ejen ahli ini. Tan Sri, secara ringkasnya pesanan kepada masyarakat dan orang ramai, kerana ini satu projek yang saya percaya memerlukan kerjasama semua pihak. Mungkin ada pesanan daripada Tan Sri sendiri, silakan. Peran saya ringkas saja. Sayangi Kuala Lumpur seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Diri kita mesti sentiasa diperagakan dalam keadaan sihat. Diri kita mesti sentiasa kemas. Diri kita mesti kelihatan cantik. Jadi begitulah juga Kuala Lumpur kita. Kita mesti lihat Kuala Lumpur yang sihat, Kuala Lumpur yang bersih, Kuala Lumpur yang menarik, Kuala Lumpur yang cantik. Jadi kesihatan, kebersihan, kecantikan dia tak berlaku dengan sendiri. Melainkan kita menyayangi diri kita, kita jaga diri kita. Kita sayangi Kuala Lumpur, kita jaga Kuala Lumpur. Maka kita sayangilah sungai-sungai kita, maka bersama-samalah kita menjaga sungai, kerana sungai itu satu daripada gift of God, ataupun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sungai ini antara perkara yang disebut dalam Al-Quran, dan disebut sebagai lambang keindahan. Hatta bila Allah SWT nak menggambarkan syurga, antara elemen dalam gambaran syurga adalah sungai-sungai yang mengalir. Jadi hargai sungai itu pertama sebagai pemberian Allah. Tanda mensyukurinya adalah kita menjaga, kerana kalau sungai itu cantik, sungai itu indah, maka kehidupan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Seperti mana digambarkan peranan sungai di dalam syurga itu sendiri. Jadi cintai sungai. Tan Sri, terima kasih banyak-banyak ke sudi bersama kami pada pagi ini.
Terima kasih juga kepada MHI. All the best, take care. Ya, sama-sama juga Tan Sri. Itu dia Tan Sri Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, berbicara berkaitan dengan kesedaran penjagaan sungai di bawah projek River of Life dengan ada karakter Ejen Ali sebentar tadi. Ya. Ni Ejen? Ejen Ri. Okey. Jangan lupa esok bersama dengan kami sekali lagi kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan trend agro memula untuk kegunaan sendiri. Lepas tu lama-lama boleh menjana pula pendapatan kan. Dan mungkin saya rasa ini sesuai juga kita kongsikan kan dalam keadaan PKP ni. Mungkin ramai yang terjejas kan. Inisiatif lain. Inisiatif lain lah. Saya tengok rakan kita kan macam Anim pun dah pucuk tanam, dah bendel lah apa semua kan. Dan kemudian masak sendiri. Kan itu kegunaan peribadi. Besok akan kita perluaskan perbincangan berkaitan dengan trend agro ini. Okey, itu sekian sahaja bersama kami pada pagi ini di MHI. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita sepanjang 90 minit ini. Diharap dapat memberi manfaat bersama. Okey. Jaga diri. Assalamualaikum. Dan benar bagai dikata, godaan manis dan pujangga. Dah kita dicipta bukan untuk bermegah. Saat dihanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Sia-sia jika diturutkan hatimu yang terleka, tuai kata-kata palsu. Sia-sia jika tak dijumpa dahulu, karena hatiku dibelenggu itu. Pasrah, pasrah, pasrah.